Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Um, Pertama kali saya nak ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru ke UiTM, walaupun mungkin belum masuk lagi ke UiTM, tapi pada minggu-minggu ni adalah minggu perkenalan, memperkenalkan UiTM kepada pelajar-pelajar baru. Okey, nama saya Nur Azila binti Maharam. Saya adalah penolong pendaftar kanan daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang, dan saya adalah pegawai yang menguruskan unit tata tertib pelajar untuk seluruh sistem UiTM. Okey, topik saya yang saya nak share dengan pelajar-pelajar pada hari ini adalah berkenaan dengan Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 atau lebih dikenali dengan Akta 174. Okey, apa yang saya nak share dengan pelajar-pelajar pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang ada dalam Akta 174 ni. So, hari ini saya akan share hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan akademik, kesalahan bukan akademik, kesalahan kolej dan juga mungkin kesalahan yang berkaitan dengan trafik di bawah polis bantuan. Okey, saya akan pergi dulu kepada kesalahan bukan akademik yang berkaitan dengan kesalahan tata tertib am. Okey, dalam Akta 174 ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Di bawah tata tertib am ni dia di bawah jadual kedua. Mungkin kalau selepas ini pelajar-pelajar berminat nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Akta 174 ni, di bawah jadual kedua dia di bahagian tengah-tengah lah kalau dalam Akta 174 tu. So perkara yang pertama yang saya nak perkenalkan atau saya nak share dengan pelajar-pelajar pada hari ini adalah berkaitan dengan kesalahan bukan akademik, iaitu larangan am. Terutama sekali adalah di bawah kaedah 3/A. Okey, kaedah 3/A ni kalau pelajar-pelajar boleh lihat dalam slide saya, dia adalah berkenaan dengan keseluruhan sebenarnya kesalahan-kesalahan di bawah Akta 174. Semuanya kebanyakannya boleh kita tengok di bawah kaedah 3/A ni. So banyak kesalahan-kesalahan yang kita akan tuduh pelajar-pelajar di bawah kaedah 3/A. Okey, apa itu kaedah 3/A? Dia adalah berkelakuan sama ada di dalam atau di luar kampus secara yang boleh mendatangkan mudarat atau kepada kepentingan kesentosaan atau nama baik institusi atau kepada kepentingan kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan pegawai atau pekerja institusi, atau kepada ketenteraman, keselamatan awam, atau kepada akhlak, kesopanan atau tata tertib. So panjang kaedah 3/A ni. Itu sebab saya cakap tadi kebanyakan kesalahan-kesalahan ada yang kita tuduh di bawah kaedah 3/A. Okey, antara contoh-contoh kes ataupun kesalahan yang kita tuduh di bawah kaedah 3/A adalah salah satunya adalah mencemar nama baik institusi atau nama baik UiTM. Antara kes-kesnya kita boleh tahulah, contohnya kalau dalam kawasan kampus ni mungkin pelajar ditahan ataupun ditangkap berdua-duaan, mungkin dalam kenderaan ataupun di tempat-tempat yang sunyi ataupun berada di tempat-tempat yang tidak dibenarkan lebih daripada masa. Contohnya berada di dalam kenderaan mungkin pada pukul 1 pagi. So itu antara kes-kes yang kita tuduh bawah kaedah 3/A lah. Itu antara kes yang mencemar nama universiti, ataupun dia boleh jadi juga kepada akhlak ataupun kesopanan atau tata tertib. Itu salah satu kesnya lah. Selain daripada itu, berlaku juga kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan moral. Macam yang kes saya sebutkan tadi, kita boleh jatuhkan dia kepada melakukan perbuatan tidak bermoral ataupun tidak berakhlak lah. Tu antara kes-kes yang kita boleh tuduh bawah kaedah 3/A. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh tuduh pelajar-pelajar yang berkaitan dengan kalau kes yang berkaitan dengan akademik, kita akan tuduh pelajar memalsukan ataupun mengemukakan sijil cuti sakit palsu. So itu antara kes yang kita tuduh bawah kaedah 3A. Dan juga nanti next kita akan pergi kepada 3B jugalah, melanggar undang-undang bertulis di dalam ataupun di luar kampus. So memalsukan ataupun mengemukakan sijil cuti sakit palsu pun kita boleh ambil tindakan. So dia ada dua perbezaan lah. Kalau dia mengemukakan sijil cuti sakit palsu tu maksudnya
sijil cuti sakit itu bukan sijil cuti sakit yang asal ataupun yang asli. Maksudnya dia beli daripada orang-orang tertentu yang menjual sijil cuti sakit. Maksudnya itu bukan asli. So itu kita tuduh pelajar di bawah mengemukakan sijil cuti sakit palsu. So satu lagi adalah memalsukan sijil cuti sakit. Memalsukan sijil cuti sakit ni biasanya sijil cuti sakit itu adalah sijil cuti sakit yang asli. Tetapi pelajar-pelajar pinda, contohnya mungkin bila doktor bagi sijil cuti sakit tu 3 hari ditukar kepada 3 bulan contohnya, ataupun ditukar nama dan sebagainya lah. So sijil cuti sakit tersebut adalah yang asli, tetapi pelajar-pelajar tukar ataupun pindah sijil cuti sakit tersebut. Okey, itu antara kes-kes yang akademik lah yang kita tuduh bawah kaedah 3/A dan juga 3/B. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kaedah 3/B ni macam yang saya cakap tadi lah, melanggar peraturan undang-undang bertulis di dalam ataupun di luar kampus. Biasanya kita tuduh pelajar-pelajar hal-hal yang berkaitan dengan akademik lah, sijil cuti sakit tadi lah. Okey, seterusnya kaedah 3/C. Okey, kaedah 3/C tadi mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik. Kes ini jarang-jarang berlaku lah sekarang ni. Mungkin sebelum-sebelum ni dia banyak berlaku perbuatan yang mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik lah. So seterusnya adalah kaedah 3/D, menghalang tugas kaki tangan universiti. Okey, ini pun adalah antara kes-kes yang saya katakan boleh berlaku di dalam kampus, di mana kaki tangan universiti ni dia menjalankan tugas dia. Contoh saya bagi, bila pelajar-pelajar nak masuk ke pintu utama UiTM contohnya, kita akan berurusan ataupun kita perlu berurusan dengan kaki tangan ataupun polis bantuan di pintu masuk. So bila kita balik lewat lebih daripada pukul 11 malam, biasanya kita akan diambil nama dan maklumat untuk tujuan rekod lah. So bila kita perlu beri maklumat, tetapi kadang-kadang kita tak nak bagi maklumat. Contohnya mungkin kita takut kita kena tindakan, so kita tak nak beri kerjasama kepada staf ataupun pekerja institusi. Itu antara salah satu kes yang mungkin kita boleh ambil tindakan tata tertib. Selain daripada itu, mungkin juga boleh berlaku bila pelajar-pelajar pergi ke kaunter-kaunter, contohnya kaunter college, kaunter di fakulti. So kerjasama perlu diberikan dengan baik. Maksudnya tidaklah kita tak nak bagi kerjasama bila staf ataupun kaki tangan tu mohon apa yang mereka nak. So kita beri kerjasama lah. Tu antara kaedah kes di bawah kaedah 3/D. Okey, seterusnya saya pergi kepada menghalang pelajar lain mengikuti kuliah atau tutorial. Ini pun saya boleh katakan jarang-jarang berlaku sekarang ni lah. Mungkin sebelum-sebelum ni banyak kes-kes seperti ini. Apa yang boleh dikatakan sebagai menghalang tu, mungkin kita tak bagi kawan kita pergi kelas ke ataupun dan sebagainya lah. Itu antara kaedah 3/E yang kita boleh ambil tindakan. Seterusnya memboikot aktiviti rasmi ataupun kuliah. Apa-apa aktiviti rasmi, kebiasaannya kita akan keluarkan notis untuk hadir. Selain daripada kuliah lah. So bila diminta untuk hadir aktiviti rasmi dan juga kuliah, pelajar-pelajar perlu hadir. Sekiranya tidak dapat hadir dan ada alasan tertentu, sila maklumkan pihak universiti. Okey, seterusnya saya pergi kepada masih lagi kaedah 3, iaitu larangan am yang berkaitan dengan melakukan kerosakan terhadap harta benda universiti. So ini adalah kerosakan ataupun yang berlaku kepada harta benda universiti. Contohnya pelajar-pelajar baru kita akan beri kemudahan kolej. So bila diberi kemudahan kolej, kita akan sediakan katil, kita akan sediakan almari dan beberapa kemudahan-kemudahan yang kita berilah. So sekiranya duduk di kolej, akan ada juga kemudahan mungkin bilik TV, bilik bersukan dan sebagainya. So perlu jagalah kemudahan-kemudahan yang kita berikan ini. Sekiranya berlaku kerosakan dan universiti menanggung kerugian, kami boleh ambil tindakan terhadap pelajar. So antara kes-kes yang berlaku contohnya mungkin merosakkan pintu,
ataupun merosakkan pintu loker dan sebagainya, melakukan vandalism pun kita boleh ambil tindakan bawah kaedah 3 kurungan J. Okey, seterusnya adalah mengusik, mengganggu, mengalih apa-apa objek, barang atau harta yang menyebabkan kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang. Okey, tadi dia kepada harta benda universiti, tapi yang ini dia boleh juga terjadi kepada mana-mana orang. So biasanya untuk kaedah 3 kurungan H ni kita tuduh pelajar-pelajar hal-hal yang berkaitan dengan kecurian. Selalunya lah yang kita tuduh bawah kaedah 3 kurungan H ni kes-kes kecurian yang berlaku di mana-mana tempat di dalam kampus, yang selalunya berlaku biasanya di bilik di kolej lah, ataupun mungkin di fakulti, ataupun mungkin di perpustakaan. Contohnya kalau di kolej ni, bila mungkin kita pelajar-pelajar mencuri handphone ataupun laptop pelajar lain, dan sekarang ini yang saya tengok trendnya adalah pelajar-pelajar ada yang mencuri, mereka tak curi handphone, mungkin sebab handphone ni kita boleh kesan kan, so mereka mencuri ataupun mengambil kad ATM kawan-kawan, especially mungkin yang sama bilik dengan mereka lah. So bila diambil kad ATM tu, kadang-kadang pelajar-pelajar ataupun kawan-kawan ni tak perasan, ataupun mungkin silap kawannya sendiri sebab kadang-kadang dia malas nak pergi ke ATM, so dia minta kawan dia keluarkan duit dia. Tu antara salah satu sebab lah berlakunya kecurian-kecurian ni, sebab dia boleh tahu dia punya PIN number, ataupun mungkin PIN number tu dia boleh agak-agak sahaja. So saya mohon kepada pelajar-pelajar baru, sekira masuk ke kolej ataupun pergi ke perpustakaan dan sebagainya, tolong jaga keselamatan barang-barang sendiri, terutama sekali barang-barang berharga lah, duit, handphone dan laptop dan sebagainya lah, supaya kita boleh kurangkan berlaku kejadian-kejadian kecurian ni yang banyak berlaku sekarang ni lah. Okey, seterusnya adalah okey, kaedah 3 kurungan J ni, kalau pelajar-pelajar boleh baca dekat slide tu, dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan akademik sebenarnya. Dia adalah membawa masuk atau keluar apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar dan sebagainya. Okey, nanti di slide yang seterusnya dia akan ada lagi satu kaedah yang menerangkan hal ehwal yang berkaitan dengan kesalahan ataupun salah laku peperiksaan. Okey, so saya tak perlu terangkan yang ini, so saya akan pergi kepada slide yang seterusnya, nantilah saya akan explain. Okey, slide seterusnya. Okey, tadi saya dah pergi kepada larangan am, sekarang saya akan pergi kepada kesalahan akademik pula. So, kesalahan-kesalahan ini kita boleh anggap sebagai kesalahan-kesalahan yang kecil lah. Terutama sekali contohnya saya bagi kehadiran ke kuliah. Maksudnya kalau berlaku ketidakhadiran ke kuliah, pelajar-pelajar perlu tahu apa yang pelajar-pelajar perlu buat. Contohnya kalau tak boleh hadir sebab sakit, perlu dapatkan sedia cuti sakit daripada hospital atau klinik lah. Ataupun sekiranya berlaku kes-kes kecemasan, kematian, kemalangan dan sebagainya, kalau tak dapat maklumkan pada hari kejadian, tolong beri ataupun maklumkan pensyarah ataupun fakulti lebih awal. Sebabnya kes-kes ketidakhadiran ke kelas ni, dia ada juga peraturannya di bawah peraturan akademik. Kalau nanti mungkin pelajar-pelajar akan diberi pendedahan berkaitan dengan peraturan akademik, yang mana kehadiran ini perlu 80% sepanjang semester lah. So kalau ada 14 minggu, so 80% daripada 14 minggu itu pelajar-pelajar perlu hadir. So kalau tak hadir atau tidak dapat hadir atas sebab-sebab kesihatan, kecemasan, kemalangan, perlu maklumkan kepada pensyarah-pensyarah pelajar-pelajar. Okey, seterusnya adalah latihan amali. So biasanya pelajar-pelajar akan diminta untuk pergi ke latihan amali. Dia bergantung pada fakulti dan juga bergantung kepada kos yang pelajar-pelajar ambil lah. Mungkin akan ada latihan amali pada hujung semester ataupun pada semester akhir.
ataupun mungkin ada latihan amali pada semester 4 dan sebagainya. Dia bergantung kepada fakulti masing-masing. Tetapi sekiranya pelajar-pelajar diminta untuk pergi ke latihan amali, peraturan institusi juga perlu ikut, dan juga peraturan yang terdapat di tempat anda buat latihan amali itu pun anda kena patuh. Sekiranya berlaku pelanggaran di tempat latihan amali tersebut, pihak universiti boleh ambil tindakan. Antara contoh-contoh kesalahan yang berlaku semasa latihan amali adalah ketidakhadiran pelajar ke latihan amali, tidak mengikuti program-program yang dibuat semasa latihan amali, dan juga mungkin ada yang menipu ataupun meniru tanda tangan ketua dan sebagainya lah. Itu antara kesalahan-kesalahan yang berlaku semasa latihan amali dibuat. Okey, yang seterusnya adalah masuk ke peperiksaan. Ini untuk kehadiran peperiksaan. Sama juga macam kehadiran ke kelas tadi. Bila saudara ataupun saudari diminta untuk masuk ke peperiksaan, dia akan ada hari-hari dia lah. So kalau berlaku kecemasan ataupun berlaku kes tidak sihat dan sebagainya, perlu mendapatkan sijil cuti sakit ataupun maklumkan awal kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat. Atau kalau tak ada nama pensyarah, nombor pensyarah, boleh kontak fakulti. Sebab masuk ke peperiksaan ni dia penting. Bila pelajar tidak dapat hadir itu, kalau kita dapat makluman awal, so akan memudahkanlah pihak fakulti ataupun pihak universiti. Okay, next. Masih lagi di bawah kesalahan akademik, kesalahan di sekatan penggunaan teks kuliah. Okey, pelajar-pelajar yang masuk ke kelas, biasanya pensyarah-pensyarah akan bekalkan dengan nota-nota ataupun lampiran-lampiran yang akan diberi, mungkin secara yang boleh disimpanlah atas talian dan sebagainya. So bila kita dapat nota-nota ini, tujuannya adalah untuk tujuan akademik, maksudnya tujuan untuk peperiksaan, tujuan untuk pembelajaran dan sebagainya, bukan untuk tujuan komersial. Contohnya mungkin ada pelajar yang dia gabungkan nota-nota tersebut cukup satu semester, kemudian dia hantar pergi ke kedai untuk dijilidkan ataupun dibukukan, dan kemudian dia nak jual. So sekiranya tertangkap, kita boleh ambil tindakan tata tertib untuk kesalahan bawah sekatan penggunaan teks kuliah ni lah. Okey, yang seterusnya adalah larangan melakukan plagiarism. Okey, mungkin ada pelajar-pelajar yang dah tahu plagiarism ataupun masih lagi kabur-kabur apa itu plagiarism. Okey, plagiarism ni untuk bahasa lebih mudahnya saya boleh katalah kita ambil hasil dapatan atau hasil ciptaan orang lain dan kita gunakan untuk tujuan kita anggap sebagai hasil dapatan atau ciptaan kita sendiri. Kita copy ke, kita paste dan sebagainya. Nanti bila pelajar-pelajar masuk ke UiTM, akan ada fakulti ataupun pensyarah akan maklumkan berkenaan dengan isu macam mana kita nak copy and paste, macam mana kita nak cut and paste. Kita perlu buatkan citationnya di bawah. Macam biasa kalau kita baca buku-buku, kita akan tengok akan ada citation nama penulis dan sebagainya di bawah pada buku tu lah. So itu yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar sekiranya tak nak dikenakan tindakan melakukan plagiarism. Okey. Seterusnya yang berkaitan dengan kesalahan akademik. Okey, yang tadi saya cakap berkenaan dengan salah laku peperiksaan. Okey, yang ini kaedah 7 capital A ataupun 7A ini adalah salah laku peperiksaan. Dia ada 4 kejadian ataupun 4 perbuatan yang kita tak benarkan. Okey, yang ini saya nak minta sangat-sangat kepada pelajar-pelajar untuk beri perhatian, sebab kesalahan salah laku peperiksaan ini setiap semester akan ada. Maksudnya akan ada pelajar yang mungkin cuba-cuba ataupun memang dah biasa melakukan salah laku peperiksaan ni. Okey, kaedah 7A-A. Mengambil apa-apa buku, dokumen, gambar, kertas kerja atau benda lain masuk ke dalam dewan peperiksaan semasa peperiksaan sedang berjalan. Okey, apa-apa benda sahaja ni dia boleh jadi trend sekarang ni. Pelajar suka bawa masuk handphone. Kalau di UiTM, pelajar dibenarkan untuk membawa masuk telefon, tetapi perlu di-off dan diletakkan di bawah meja. So, antara trik ataupun apa yang berlaku lah, maksudnya pelajar-pelajar sebelum ni buat, telefon itu tidak diletakkan di lantai, contohnya dimasukkan di dalam poket dan sebagainya lah, ataupun diletakkan di celah peha.
So ini yang akan mungkin bila telefon ini tidak berada di lantai, dia punya cara untuk dibawa masuk handphone selepas tu. So bila orang tak perasan, dia akan letakkan di bawah kertas jawapan dan sebagainya lah. Selain daripada handphone, nota ataupun nota yang ditulis di botol air, di pembaris pun ada, kalkulator. Itu antara cara-cara pelajar bawa masuk nota ke dalam dewan peperiksaan. So biasanya kita memang akan tuduh pelajar membawa masuk nota, apa-apa jenis nota sahaja. Tidak kira telefon, sekarang ni ada pelajar yang cuba bawa masuk smartwatch ke dalam dewan peperiksaan. Jam tangan tu nak bawa masuk tak ada masalah, tetapi bukanlah nota yang disimpan macam juga handphone lah. So bawa masuk handphone tak ada masalah, tapi off dan diletakkan di bawah. Okey. Seterusnya menulis di tubuh badan atau pakaian. Yang ini pun ada jugalah, pelajar tulis di tapak tangan, pelajar tulis di kaki, pelajar tulis di betis peha dan sebagainya, dan ada yang dah tertangkap pun sebelum-sebelum ni lah. So itu antara kesalahan yang tak boleh dibuat. Seterusnya berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan dengan apa-apa jua cara. Okey, berhubung ini dia boleh juga jadi mungkin awak berhubung dengan kawan awak di sebelah, mungkin juga boleh jadi awak berhubung melalui telefon, media sosial dan sebagainya, WhatsApp group. So itu sekiranya tertangkap, kita boleh ambil tindakan. Dan yang terakhir untuk salah laku peperiksaan, menipu atau cuba menipu. Okey, percubaan menipu ataupun menipu ni biasanya kita tuduh pelajar yang melakukan peniruan ataupun percubaan meniru semasa peperiksaan. Okey, saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar yang kesalahan-kesalahan di bawah salah laku peperiksaan ini, hukuman dia berat. Boleh sehingga kepada buang daripada universiti. So selain daripada buang daripada universiti ataupun apa-apa hukuman-hukuman yang lain, di bawah peraturan akademik, pelajar-pelajar juga akan diberikan grade F dengan status FD. So FD ni adalah fail sebab disiplin, yang akan berada dalam mini transkrip pelajar-pelajar bila tamat belajar nanti. So ia tidak boleh ditebus tampal. Okey, nanti bila ada taklimat akademik, kita tahulah apa itu tebus tampal dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, ini kesalahan-kesalahan bukan akademik pula. Antaranya adalah menerbitkan dokumen, tak dibenarkan membuat apa-apa penerbitan ataupun pengedaran apa-apa dokumen tanpa kebenaran. Seterusnya, aktiviti pelajar di luar kampus. Okey, nanti bila pelajar-pelajar masuk ke dalam kampus beberapa minggu lagi, akan adalah taklimat-taklimat daripada pihak HCP macam mana nak menganjurkan program di dalam ataupun di luar kampus. So perbuatan untuk menganjurkan ataupun aktiviti-aktiviti di luar kampus itu perlu mendapat kebenaran daripada pihak universiti. Dan seterusnya, pelajar bertugas semasa dalam pekerjaan. Okey, ini bekerja, berniaga dan sebagainya. Okey, kalau kita baca peruntukan ini, pelajar dibenarkan untuk bekerja sebenarnya secara sepenuh masa atau separuh masa. Tetapi sekiranya pihak universiti mendapati pekerjaan pelajar-pelajar itu tidak wajar. Antara contoh yang saya boleh bagi, apa pekerjaan yang tidak wajar itu, contohnya bekerja di bar, macam yang kita kata anak-anak ikan dan sebagainya itulah, itu antara pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar. Boleh juga jadi berlaku pelajar pekerjaannya itu wajar tapi dia menjadi tidak wajar. Contohnya dia bekerja di McDonald contohnya, balik pukul 4 pagi dan dia tak pergi ke kelas hari seterusnya. So itu yang saya cakap, pekerjaan itu wajar tetapi dia boleh menjadi tidak wajar. Okey, seterusnya. Kesalahan bukan akademik. Okey, kesalahan bukan akademik juga adalah berjudi di dalam kampus tidak dibenarkan. So berjudi ni dia ada, kalau ada pertaruhan kita akan anggap judi lah. Minum atau memiliki minuman keras. So mabuk, memiliki dan minum minuman keras tidak dibenarkan di dalam kampus. Termasuk juga pelajar bukan Muslim. Okey, bahan lucah pun sama juga. Sekiranya tertangkap memiliki bahan lucah, kita boleh ambil tindakan. Dan dadah ataupun racun. So dadah ni dia tak boleh memiliki, dia tidak boleh memasukkan ke dalam tubuh badan, dia tidak boleh memiliki peralatan memproses dadah ataupun racun. Itu sendirilah. So keempat-empat ni semuanya tak boleh.
universiti boleh ambil tindakan, dan dadah ataupun racun ini adalah kesalahan serius yang boleh sehingga buang daripada universiti. Okey, seterusnya saya dah pergi kepada kesalahan-kesalahan yang pelajar-pelajar tak boleh buat. Seterusnya berkenaan dengan hukuman tata tertib terus. So ada 6 jenis kesalahan di bawah tata tertib terus ini. Antaranya adalah pakaian dan sasiah rupa diri pelajar, kebersihan di dalam kampus, membuat bunyi bising dan sebagainya lah, tempat tinggal di dalam kampus, kad pelajar dan juga kesalahan peperiksaan. So 6 jenis kesalahan ini kita tak bawa ke perbicaraan tata tertib, tetapi kita akan keluarkan compound ataupun hukuman tata tertib terus. Tetapi pihak universiti ada pilihan lah, sama ada nak memberi amaran ataupun denda tidak melebihi RM50. Okey. Seterusnya. So ini adalah saya bagi contoh yang boleh dan tak boleh sekiranya pelajar berada di dalam kampus. So boleh lagi buat persediaan lah mana-mana yang tak beli pakaian dan sebagainya lagi tu. So ini adalah jenis-jenis pakaian yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. So seluar pendek, baju tidak berlengan dan sebagainya tu tak dibenarkan kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, ini adalah poster sasiah rupa diri. Bila pelajar masuk nanti, pelajar akan nampak lah apa pakaian ataupun sasiah rupa diri pelajar-pelajar semasa berada dalam kampus, semasa pergi ke kuliah, semasa aktiviti rasmi, semasa bersukan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini tata tertib asrama. Tata tertib asrama ni kita boleh jatuhkan hukuman di bawah jawatankuasa tata tertib di asrama ataupun di kolej lah. Antara kesalahan-kesalahan yang tak boleh dibuat adalah memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap. Okey, pelajar-pelajar tak dapat kemudahan kolej tapi tumpang ke bilik kawan yang dapat kemudahan kolej. So ini kita tak benarkan. So dua-dua pun akan kena. Yang membenarkan pun akan kena tindakan, yang menginap pun akan kena tindakan. Seterusnya, berada dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. So ini untuk pelajar yang tidak dapat kemudahan kolej lah. Tak boleh berada selepas pukul 11 malam. Berada di luar asrama selepas pukul 11 malam. Ini untuk pelajar yang dapat kemudahan kolej. Anda perlu berada dalam kolej sebelum pukul 11 malam. Okey. Seterusnya, tak dibenarkan masak, tak dibenarkan membela binatang dan sebagainya. Itu juga pelajar-pelajar perlu tahu. Okey, seterusnya, tata tertib lalu lintas jalan. Okey, pelajar-pelajar yang diberi kemudahan kolej, anda tidak dibenarkan untuk membawa kereta di dalam kampus. So kalau motosikal tu boleh. So untuk pelajar-pelajar baru ni, kita kena tahulah kereta tak dibenarkan bawa sekiranya dapat kemudahan kolej. Tetapi berlaku juga tata tertib lalu lintas jalan sekiranya anda bawa motosikal ataupun nanti bila anda mungkin duduk di luar, boleh bawa kereta ataupun kenderaan, perlu dapatkan pelekat kenderaan UiTM, perlu ikut had laju, perlu ikut petak-petak petak-petak tempat letak kereta yang diberikan lah. Maksudnya tempat letak kereta staff kita tak boleh parking dan sebagainya. So yang ini adalah hukuman tata tertib terus untuk kesalahan trafik, yang mana satu kesalahan tidak melebihi RM100. Kalau tadi RM50, yang ini RM100. Okey, seterusnya, saya dah beritahu dah jenis-jenis kesalahan yang tak boleh buat. So ini adalah hukuman-hukuman yang boleh kita kenakan sekiranya berlaku tata tertib. Ada 7 jenis kesalahan, mana-mana 1, mana-mana 2 atau lebih, hukuman itu disatukan sekali. A. Amaran. B. Denda tidak melebihi RM500. C. Penggantungan kemudahan di penggantungan pengajian. E. Dihalang menduduki peperiksaan. F. Pengeksklusian daripada mana-mana bahagian universiti. Dan yang seterusnya, terakhir sekali adalah pembuangan daripada universiti. So mana-mana 1, mana-mana 2 atau lebih, hukuman disatukan sekali. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah perintah membayar pampasan. Antara kes-kes yang boleh kita tuduh dan kita minta untuk pelajar bayar pampasan, contohnya berlaku kerosakan pada klem-klem polis bantuan. So klem tu dipasang pada kereta, berlaku kejadian pelajar-pelajar rosakkan klem, dia buka dan sebagainya, so klem itu rosak. So harga klem ni biasanya lebih daripada RM500 dan kita perlu bayar kerugian yang
polis bantuan kena itulah. So sebab itu kita sebagai tambahan kita kenakan pampasan kepada pelajar-pelajar, dan pampasan ini boleh kepada beberapa amount yang akan ditentukan oleh jawatan kuasa tata tertib. Dia boleh jadi RM1,000, dia boleh jadi RM2,000 dan sebagainya lah. Okey. Ini yang terakhir sekali lah. Tadi saya dah bagi tahu kesalahan, saya dah bagi tahu hukuman. Ini adalah carta alih yang berkaitan dengan tindakan tata tertib. So sekiranya pelajar-pelajar melanggar mana-mana yang saya cakap tadi tak boleh buat tu, kita akan bawa pelajar-pelajar ke jawatan kuasa ataupun perbicaraan tata tertib. So saya bagi senarionya lah yang biasanya berlaku bila dipanggil ke tata tertib, pelajar-pelajar boleh datang sendiri ataupun pelajar-pelajar boleh buat secara bertulis. So bila datang sendiri, kita akan bacakan pertuduhan dan kemudian pengerusi jawatan kuasa tata tertib akan tanya, okey, apa pengakuan pelajar-pelajar? Mengaku bersalah ataupun mengaku tidak bersalah. So kalau pelajar mengaku bersalah, kita akan minta untuk pelajar-pelajar membuat mitigasi ataupun rayuan untuk kurangkan hukuman. So kalau kata tak tahu nak buat rayuan macam mana, ini rayuan sebelum jatuh hukum So bila rayuan sebelum jatuh hukum, biasanya kita perlu bagi tahulah pendapatan, apa sumbangan kepada universiti supaya pihak jawatan kuasa boleh melihat dan apa hukuman-hukuman yang nak dijatuhkan. Mungkin kalau sebelum mendengar rayuan, mungkin hukuman RM500 contohnya maksimum. Tapi selepas mendengar rayuan, mungkin jawatan kuasa boleh menurunkan selain daripada hukuman denda ataupun kalau ada penggantungan dan pembuangan. So rayuan ini adalah penting untuk adik-adik ataupun pelajar-pelajar buat semasa perbicaraan tata tertib. Okey, kalau hukuman dah ditentukan, mana-mana yang saya sebutkan tadi, pelajar-pelajar diberi peluang lagi untuk membuat rayuan kepada jawatan kuasa rayuan. So yang terakhir punya rayuan tu boleh dibuat secara bertulis dan hantar kepada fakulti ataupun unit tata tertib. Okey, itu antara benda-benda atau perkara-perkara penting yang saya boleh share dengan pelajar-pelajar, hal-hal yang berkaitan dengan Akta 174. Kalau lepas ni diberi makluman ataupun kena tindakan tata tertib, dah adalah serba sedikit pengetahuan berkaitan dengan Akta 174. Itu sahaja hal yang saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar pada hari ini, dan segala kelemahan tu adalah datang daripada saya sendiri, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.